Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung yang seterusnya iaitu ulum syariah. Okey. Ulum syariah. Yang kedua iaitu ibadah. Kita dah selesaikan tadi akidah. Okey, ibadah panjang sikit Okey, tapi apa-apa pun sebelum buka 176 ni, kita tengok dulu muka surat depan dia. Okey, ni doa, jangan lupa bacakan doa. Okey, kita tengok tajuk dia. Okey. Okey, Ustaz buat bagi simple lah. Ustaz buat 10. Ustaz tak nak bagi nampak banyak 10. Tapi sebenarnya sikit je. Dia ada kalau nak ikutkan ada 2 je. Saya tak? Ada 2 sahaja kat sini. Ibadah ni. Saya tak? 2 tak ada. Solat dengan puasa. Kat sini. Solat dan puasa sahaja sebenarnya. Okey. Kalau solat iaitulah nak mula solat kena wuduk dulu. Wuduk kita dah belajar tahun 2. Okey. Jadi kita start dengan tayamum. Sepatutnya wuduk dulu. Wuduk dah habis kat tahun 2. Kita start dengan tayamum tahun 3. Okey. Sebab ini nak daripada tayamum sampai solat jenazah yang ke-9 tu semua cerita pasal solat sebenarnya. 10 last sekali berpuasa. Nampak tak? Okey, solat ada banyak jenis. Okey, tapi sebelum solat apa dulu kita kena buat? Bersuci. Betul tak? Wuduk dah belajar. Tak apa. Tahun 2 kita start dengan tayamum kalau tak ada air. Ataupun perkara yang tak boleh mendapat, kita tak boleh dapat air. Okey? Tak boleh guna air. Jadi terpaksa guna cara alternatif, cara lain, itu tayamum. Okey? Kemudian mandi wajib kalau sampai umur keluar air mani, kalau perempuan keluar haid semua. Okey, kalau lelaki suami isteri dah bersama kena mandi wajib. Okey? Wuduk dengan wuduk tak pakai. Tapi kalau mandi wajib tak boleh, tak ada air juga, boleh tayamum lah. Tayamum ni boleh gantikan wuduk dengan mandi wajib sekali. Okey, ini untuk bersuci sebelum kita buat ibadah solat. Betul tak? Jadi 2 je sebenarnya kat dalam ni, solat dengan puasa je. Okey, tapi sebelum solat kena ada apa dulu? Kena ada azan dan iqamah. Betul tak? Keempat, azan dengan iqamah. Azan dulu nak panggil orang untuk solat ataupun menunjukkan masuk waktu. Iqamah pula, iqamah bangun untuk bangun solat dekat situ, kat tempat tu secara berjamaah. Nampak tak? Okay. Kemudian baru kita masuk solat fardu. Solat fardu ni, okay. Solat yang 5 tu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okay, senang tempat lagi. Lepas tu Jumaat. Jumaat ni, hari Jumaat saja waktu zuhur tu ditukarkan kepada 4 rakaat kepada 2 rakaat, tapi kena ada 2 khutbah. Itu panggil solat Jumaat untuk orang yang bermukim. Orang lelaki wajib, perempuan tak wajib. Perempuan boleh solat Jumaat, boleh, tak ada masalah. Tapi lelaki wajib, perempuan tak payah pun tak apa. Okay? Tapi sebab keadaan sekarang masjid hanya muatkan lelaki, penuh, lelaki pun dah ramai dah. Perempuan tak perlulah. Okay? Boleh solat zuhur di rumah. Okay? Nampak tak? Tahun 4. Okay, itu seharian kita. Seharian kita sebagai orang Islam tak ada masalah, kita buat ni je. Okay? Tapi bila masuk tahun 5, dia susah sikit. Kena faham dia. Iaitu jamak dan qasar. Benda yang boleh ubah solat itu. Rakaat dengan waktu boleh ubah dengan syarat musafir. Musafir. Atau dalam perjalanan. Perjalanan apa ada syarat dia. Okay? Solat jamak dan qasar. Nanti kita tengok. Kemudian solat uzur dan dalam kenderaan pun ada juga boleh rukhsah ataupun dimudahkan untuk orang solat. Nampak sebab apa? Orang Islam ni solat ni wajib. Nak tak nak kena buat 5 kali sehari. 5 waktu sehari semalam. Okay? Nak tak nak kena buat. Bukan kata aku tak boleh buat lah, sakit ke apa, tak boleh solat. Tak boleh. Orang yang tak boleh solat ni orang yang pengsan ataupun koma ni, tak boleh. Ataupun gila. Okay? Tapi wajib solat. Sekali kita sedap sekali, walaupun kita tertinggal tertidur pun kena ganti qada kan. Jadi solat ni wajib. Okay? Jadi
keadaan manusia ni macam-macam. Kita manusia makhluk yang lemah, macam-macam benda berlaku dalam kehidupan kita yang bukan kita minta pun kadang kan, kemalangan ke, sakit ke, ataupun kita terpaksa musafir ke kan. Ada ke orang kata apa? Boleh dimudahkan. Allah bagi orang kata apa? Nak mudahkan kita. Kan Allah kata Islam ni bukan menyusahkan. Bukan menyusahkan Allah. Allah tak akan membebankan seseorang dengan benda yang dia tak boleh buat. Ingat. Kamu rasa belajar susah belajar, tak ada. Belajar senang je. Nanti kamu dah menengah, kamu tengok kamu ni sekolah rendahnya, Allah senang je. Ya Allah, solat jamak yang rasa je. Dah sekolah menengah lagi teruk lagi pening lagi. Nampak tak? Sebenarnya mudah je. Tapi Allah kamu yang rasa susah, tapi kalau kamu ulang kaji insya-Allah senang. Jadi Allah tak akan bebankan kita dengan benda yang kita tak boleh buat. Okey, Allah tak suruh kita, okey setiap manusia kena terbang, tak ada. Okey, setiap manusia kena makan batu, tak ada. Okey, semua benda yang boleh kita buat. Okey, kalau kita tak boleh buat pun Allah bagi cara alternatif. Nabi Muhammad tunjukkan cara. Okey, kalau tak boleh buat ni, boleh buat cara lain. Nampak tak Islam tu? Berapa cantiknya agama Islam ni. Okay, untuk mana agama Islam ni untuk semua orang. Bukan agama Islam ni untuk orang sihat je. Faham Jadi kamu kena tahulah benda-benda ni. Sebab kamu pun kadang musafir jamak dan qasar ni, kamu balik kampung. Betul tak? Kamu boleh buat. Ataupun uzur, ataupun dalam kenderaan kamu berlaku. Ketiba kamu, contoh kemalangan. Kamu luka dan sebagainya. Waktu kamu sekolah rendah pun. Tak boleh buat. Amalkan apa yang kamu belajar kat sini. Okay, nampak tak? Solat sunat. Lagilah. Kita walaupun kanak-kanak pun, ada yang dah sampai umur kat sini, dah jam 6. Banyakkan ibadah, solat sunat. Jangan tinggalkan. Kalau takkan kita nak solat sunat bila nak mati nanti atau dah tua. Dah pencin pun nak solat sunat banyak. Kita buat wajib je. Tak ada. Start daripada sekarang. Start daripada kanak-kanak lagi dah kena start dah. Okay. Solat jenazah. Jenazah ni boleh masuk semua orang. Okay. Dan lagi nanti kalau ini nauzubillah lah. Kalau mak ayah kita meninggal, kita tak tahu nak buat apa. Jadi makmum je. Lelaki sini. Kalau boleh Ustaz nak, kalau boleh lah, murid-murid kafar, kalau mak ayah kita meninggal dunia, kita sendiri yang jadi imam. Yang lelaki lah. Jadi imam kepada jenazah mak ayah kita. Itu. Ini macam mana kena buat kalau tak tahu. Kan kedudukan salah, jenazah nak letak mana. Okay. Jadi buat Allahu Akbar, tiba ada rukuk. Tak ke orang terkejut. Soft dekat rapat, terbang langgar orang depan. Tak ada rukuk. Jadi kita belajar. Okay. Kita belajar ni. Last kali baru kita tahu tentang puasa. Iaitu bulan Ramadan wajib puasa. Sampai umur je wajib. Kadang kita dah masuk sekolah, ada yang tak dengar dah darjah 2, darjah 1 pun dah puasa dah. Tapi macam mana? Takkan kita bantai je puasa, tak makan, tak minum. Ada syarat dia. Okay. Ada yang cara membatalkannya. Okay. Waktu dia semua. Okay, kita tengok nanti. Okay, jadi benda ni memang kita dah buat dah sekarang. Benda ni semua ibadah kat dalam ni kita dah buat dah sekarang. Jadi kalau Ustaz nak kata ibadah ni sebenarnya, kalau akidah ialah kita kena fikir, banyak fikir kan. Kena percaya dalam hati benda-benda konsep-konsep ni. Okay. Ilmu yang kita nak belajar, akidah mungkin susah sikit. Okay. Tapi kalau ibadah ni, Ustaz nak kata awal-awal, sebenarnya kacang. Sebab apa kita buat? Benda tu kita buat. Melainkan kalau kita tak puasa, melainkan kita tak solat. Melainkan kita tak pernah tengok pun solat jenazah tu macam mana. Tak pernah jamak dan tunat qasar. Balik kampung tak solat pun. Okay. Tak pernah dengar azan, tak pernah iqamah. Tak pernah dengar azan subuh. Mana setiap kali subuh mesti tidur. Bangun-bangun dah matahari dah dekat kepala, atas kepala. Tak pernah dengar azan subuh yang dia ada beza sikit tu. As-salatu khairu minan naum. Jawab dia apa? Tengok ni nanti. Okay, mandi wajib. Lagi mandi wajib ni yang dah sampai umur ni. Wajib tahu. Kamu pun sama. Tahun 5. Anytime kamu akan sampai sampai umur balik. Okay, kalau yang perempuan datang haid, kalau lelaki keluar air mani. Anytime waktu-waktu ni. Kalau berlaku tiba-tiba macam mana? Macam mana mandi wajib ni? Alamak. Kan? Tayamum walaupun jarang berlaku, tapi kalau terdesak, kamu terdesak nak guna tayamum, macam mana ni? Tak tahu. Time tu baru nak cari internet. How to tayamum. Lain tak ada pula. Allah. Okay. Jadi belajar semua. Semua benda ni kita amalkan dalam kehidupan kita. Okay.
Jadi Ustaz tak nak cerita banyak sebab benda ni senang je sebenarnya. Cuma kita nak tahu okey, hukum tu je. Okey. Dan nama dah je. Okey. Senang je. Jadi Ustaz tak nak buang, tak nak cerita lama dekat tajuk ibadah ni. Okey. Dan Ustaz pun tahu macam tadi, Ustaz ambil saja kat dalam buku nota. Jadi tengok saja kat buku nota kamu. Okey. Nota pun tengok Ustaz dah cantik dah, saya tengok. Dia dah susun cantik dah. Okey, dia buat nota-nota. Pupuk ni. Okey, guna cari macam minda macam ni. Okey. Pertama tayamum, apa tu? Qasdu. Mengsahajakan. Qasdu niat. Okey. Mengsahajakan. Sahaja aku, okey, nawaitu, okey, nak qasdu. Okey. Pada syarak dia apa? Menyapu debu tanah. Ya, saya conting sikit. Menyapu debu tanah yang suci. Okey. Ke mana? Ke muka dan kedua tangan. Kedua tangan. Tapi kedua tangan ni sampai ke mana? Hingga ke siku. Mana sini ke siku. Dua tangan bukan sebelah saja. Okey, tapi macam mana? Boleh main buat ke anytime? Tak boleh. Mengikut syarat yang tertentu. Nampak tak? Menyapu debu tanah. Okey, menyapu debu tanah. Menyapu debu tanah yang suci wajib yang suci, tak boleh kotor sebab ini nak ambil, kita nak solat ni. Okey. Ada dua anggota, ke muka dan kedua-dua tangan. Kedua tangan ni macam mana? Hingga ke siku. Macam mana? Bila? Mengikut syarat-syarat yang tertentu. Bukan boleh main pakai je tayamum ni. Okey. Tengok sini. Tayamum difardukan sebagai pengganti wuduk. Pengganti wuduk atau mandi hadas, mandi wajib tapi bila dah ada air, kena, kalau wuduk tak apa. Ataupun kalau nak solat yang seterusnya kena ambil balik. Tapi kalau mandi wajib kena mandi balik. Rukhsah ni maksudnya, ni makna dia je, keringanan. Rukhsah ni maksudnya keringanan. Ringan. Okey, yang diberikan oleh syarak Allah bagi kepada kita. Hukum tayamum apa dia? Wajib ketika ketiadaan air. Ni syarat dia. Okey. Jelas Okey. Jadi syarat dia senang je. Masuk waktu solat, mesti masuk waktu dulu. Okey. Kedua, menghilangkan najis pada badan. Ada najis ke apa, buat apa kalau kita ambil bersuci tapi najis tu tak ada, batal balik kan. Jadi buang dulu, kalau ada najis ke apa, buang dulu. Okey. Beristihad menentukan arah kiblat. Tengok dulu arah kiblat, jangan main langgar je. Okey, arah kiblat. Okey, dah dapat jumpa. Kemudian cari air dulu. Cari air. Jadi kalau yang ni, dia kena ada ni, ketiadaan air. Baru jadi hukum dia wajib. Kalau tak ada. Tak boleh. Usaha mencari air. Sebab air ni yang penting kerana apa? Air adalah alat untuk wudu. Kemudian cari bukan mustakmal. Debu tanah yang bukan mustakmal ni yang terpakai lah. Air mustakmal, pernah dengar air mustakmal? Kan? Air yang terpakai. Jadi jenis air kan kita dah belajar. Waktu dia yang satu. Okay. Debu yang suci. Suci ni penting. Okay. Debu tanah yang suci. Okay. Jelas Okay. Ni hafal ni 6 je. Senang je. Dia bukan syarat sangat. Dia syarat tapi dia semua berkaitan. Okay. Lepas tu sebab. Why? Kenapa perlu buat ni? Apa yang membolehkan tayamum ni? Tak ada air. Sakit yang tidak boleh menggunakan air. Benda nak senang cerita, tayamum ni air tak boleh kat kita. Air tak boleh ada kat kita. Faham tak maksud Ustaz? Kita tak, ayat dia senang je. Tak boleh guna air. Kesimpulannya tak boleh guna air. Tak ada air, tak boleh guna air. Sakit, tidak boleh menggunakan air. Tak boleh guna air sebab sakit. Ada alahan daripada menggunakan air. Alahan kalau kena tu gatal ke apa, teruk, kulit makin teruk. Tak boleh guna air. Air yang tidak mencukupi. Tak boleh guna air. Sebab air untuk minum saja. Kalau tak minum mati. Okay? Tak boleh guna air. Nampak tak? Tak boleh guna. Allah tak boleh guna air. Faham kesimpulannya. Okay? Cuaca terlalu sejuk, tak boleh guna air. Kita ambil, kalau air kadang sejuk tu boleh luka tu. Kalau kat salji tu kalau kena air tu, boleh rosakkan urat-urat ni.
Kadang boleh jadi mati anggota kita kena potong di kawasan yang sejuk sangat. Okey, nampak tak? Maksudnya apa? Tak boleh guna air. Okey. Jadi rukun. Rukun kalau tinggal batal. Kalau tinggal batal. Rukun mesti buat. Wajib buat. Apa dia? Hafal. Sebab ni tertib. Okey. Satu niat. Okey. Dia step dia sebenarnya. Niat. Apa saja semua kena ada niat. Nawaitu at-tayammum li istibahati fardhi salati lillahi ta'ala. Sebab nanti bertengok kat buku teks nanti ada tulis. Okey, kat buku teks ada dia punya niat dia. Okey, niat apa pun saja kena ada niat dulu. Solat pun kena niat, wuduk biasa pun kena niat, kan? Semua kena niat, mandi wajib pun kena niat. Start dengan niat. Okey, kemudian memindahkan debu ke tangan. Ketuk tu yang saya ajar tu. Pindah, masuk alat nak guna tu mesti ada. Dan tepuk tu kena tempat yang berbeza. Okey, menyapu di debu ke muka. Ni sunat dah, jatuhkan. Okey, nyapukan ke muka. Ini rukun tak buat ni dosa. Dosa pula. Tak buat ni batal. Niat mindahkan maknanya debu ke anggota tayamum, iaitu nyapu ke muka, menyapu kedua tangan hingga ke siku. Tertib kena ikut turu dan kamu tak boleh sapu tangan dulu baru sapu muka lepas tu baru niat. Tak boleh. Dia kena ikut turutan dia. Boleh? Okey, alat untuk bertayamum, debu tanah yang suci dan tidak benar. Jadi suci tu penting. Okey. Kalau alat untuk berwuduk, air suci. Lagi menyucikan. Boleh? Senang tak? Okey, tapi kalau sunat pula, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat lagi baik, lagi bagus. Membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu niat. Niat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah lepas niat tu. Kemudian, memulakan sapuan pada bahagian atas muka. Sapu daripada atas ke bawah. Tapi tadi rukun dia kata menyapu debu ke muka. Jadi kat mana-mana boleh. Daripada bawah ke atas boleh. Dari tepi ke tengah boleh. Tapi sunat daripada atas ke bawah. Nampak tak beza Okey. Kemudian dahulukan tangan kanan. Boleh kiri. Kamu nak sapu tangan kiri dulu pun boleh. Sah. Tapi lagi baik, lagi sunat, mulakan dengan tangan kanan. Menipiskan debu pada kedua-dua jari. Langgar aku jasad ni. Lipiskan. Mana taklah ada batu-batu yang keras tu, muka luka nanti. Tapi sunat Tapi kalau ada kena batu pun sah juga. Okey. Merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Masa nak tepuk tu, renggam sikit macam ni. Tapi kalau rapat pun boleh. Tak ada masalah. Tapi ini sunat. Dapat Sunat buat tak apa. Tak buat pun tak apa. Sah, masih sah. Tapi lebih baik. Okey, kemudian menyalati jari. Antara jari tu kena lalu. Okey. Yang macam ni. Okey. Sekali sapuan sahaja. Boleh buat satu kali tepuk untuk satu anggota. Tapi kalau sekali tepuk untuk dua-dua anggota pun boleh. Faham tak? Tapi kalau sunat, tepuk muka, tepuk sekali lagi tempat yang berbeza tanah air mustakmal, tanah mustakmal. Kita ke tempat yang lain kita tepuk juga untuk ambil debu. Okey. Tangan pula. Okey, kemudian menyapu tangan melebihi had wajib disapu. Kalau tangan sampai siku, tarik belakang sikit. Okey. Wuduk pun sama. Kalau basuh tu, lebihkan sikit. Okey. Menanggalkan cincin. Kalau ada cincin tu tanggallah. Tak tanggal pun sah. Tapi lebih baik kita tanggal. Faham Kalau ada gelang ke jam ke tanggal. Okey. Kemudian kita tengok cara tayamum, menepuk kedua tangan di atas debu, niat. Okey, baca sendiri. Okey, perkara yang membatalkan, ingat benda ni membatalkan melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Jadi apa saja membatalkan wuduk, batalkan tayamum. Sebab tayamum ni ganti kepada wuduk. Okey, hilang keuzuran. Jadi bila ada air, batal tayamum. Ada air sebelum solat, kamu dah bertayamum, belum solat lagi, tiba ada air orang datang. Batal tayamum, kena pergi ambil air dulu. Okey. Ada habis waktu solat. Okey, habis waktu solat fardu habislah tayamum tu, kena renew balik.
murtad, keluar Islam. Okey. Jadi mandi wajib tayamum jelas Kita tengok pada mandi wajib. Saya bagi sekali lalu saja. Tak, tayamum jelas tak? Jelas Jelas. Okey, cantik. Okey, so laju sikit tau ni sebab kita nak pukul 11 dah. Kalau boleh start nak habis 11.30. Okey. Pengertian mandi wajib, okey, meratakan air mutlak ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Dia penting ni. Meratakan air mutlak ni, air suci ni ke seluruh badan. Ada niat dengan niat. Nampak tak? Air satu badan. Itu mandi wajib. Semua anggota kena. Kalau wuduk ada anggota dia, tayamum pun ada anggota dia, tapi kalau mandi wajib dia seluruh tubuh badan kita. Hukum dia wajib, sama jadi. Tayamum pun jadi wajib bila tak ada air. Tapi kalau air wuduk wajib juga. Okey. Tayamum wajib dengan bersyarat. Wajib, tapi mandi wajib mesti wajib dah bila dah ada sebab. Jadi jangan perkara yang mewajibkan mandi, okey, benda-benda ni kena hafal. Kena tahu, kena hafal. Keluar darah haid, nifas. Nifas ni darah yang perempuan ibu yang dah bersalin. Okey. Tapi yang penting haid lah. Keluar darah setiap bulan akan keluar. Seminggu macam tu. Okey. Tak, yang perempuan lah yang tahu. Yang lelaki tak perlu tahu. Perlu tahulah. Lelaki perlu tahu. Tiba kalau kamu ada anak perempuan, tanya, ayah kenapa darah ni? Menggelabah. Mana mak kamu? Pergi tanya. Tak nak, malulah kan. Kita sebagai ketua keluarga kena tahu juga. Okey. Keluar air mani. Air mani perempuan ada tapi lelaki lah yang biasa nampak. Okey. Keluar air mani, dia macam cecair putih sikit. Okey. Kena mandi wajib. Okey, kalau kita tengok ada macam kalau ada kering kan. Kalau lelaki yang kering tengok keluar ini macam melekit ataupun dia keras dekat pakaian kita. Kat bahagian kemaluan lelaki ni. Tahulah, ini air mani lah keluar ni. Okey. Jadi kena mandi wajib. Okey, mati kecuali mati syahid. Kita mandi jenazah, kita belajar hari tu tahun 6 lah. Okey, mandi jenazah tu itu mandi wajib tu namanya. Okey. Jadi antara yang sebab matilah. Tapi orang mati syahid tak perlu mandi jenazah wiladah, melahirkan anak. Kalau perempuan bila dah lahirkan anak, keluar baby tu kena mandi wajib. Okey, bersetubuh antara suami isteri, lelaki dan perempuan lepas bersubuh kena mandi wajib juga. Okey, ini syarat dia. Menyebabkan perlu adanya mandi wajib. Ambil wuduk tak boleh. Kena mandi wajib juga. Kalau tak boleh beribadah. Maknanya dalam keadaan hadas. Okey, dalam hadas besar. Okey, ini rukun dia senang je. 3 ni je. Niat. 3 ada 3 saja. Niat. Nawaitu rafa'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Kalau wuduk rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala, akbari akbar besar. Okey. Lepas dah niat menghilangkan najis di badan. Kalau ada najis buang, basuh. Kemudian kalau ada darah ke apa kan, basuh. Meratakan air ke seluruh badan. Finish. Senang Itu rukun. Tinggal salah satu ni batal. Okey. Sekarang perkara sunat pula. Perkara sunat ada banyak, tak apa. Menghadap kiblat, mengambil wuduk dulu, mendahulukan anggota sebelah kanan, membasuh kemaluan dulu dengan tangan kiri, membersihkan kotoran pada badan, menyelati rambut di kepala lelaki dan perempuan. Kalau perempuan panjang tu tarik sampai habis. Nak pastikan air tu betul lalu. Okey, mandi di tempat yang tertutup. Janganlah mandi swimming pool, Boleh je kalau nak mandi swimming pool. Okey, bismillah nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Tak ada najis. Masuk dalam swimming pool. Duduk. Pastikan cukup 2 kolah lah. Lebih daripada 2 kolah, keluar. Selesai mandi wajib. Boleh je. Tapi kalau sebaiknya pergi tempat yang tertutup lah. Okey, baca doa lah sekali. Sama macam doa wuduk. Boleh Okey, nanti tengok buku lah. Doa bukan syarat bukan rukun Okey, seterusnya Allah maja'alni minat tawabin tu. Ingat tak? Okey. Cara mandi wajib, ni tengok. Ini cara yang lengkap lah. Niat, air sampai ke tubuh
mencuci tangan sebanyak 3 kali, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, berwuduk sebelum mandi. Ini sekali dengan sunat baca. Okey. Baca sendiri. Perkara yang dilarang ketika berhadas besar, membaca, menyentuh atau membawa Quran. Sebab kita buat di bilik mandi kan. Tawaf di Kaabah. Silap. Maksud Ustaz, ketika berada ke dalam keadaan berhadas besar, mana kamu tak mandi wajib lagi. Kamu dah yang ni perkara yang mewajibkan mandi ni, kamu berlaku antara 5 ni, okey, tapi kamu tak mandi wajib. Jadi benda-benda ni kamu tak boleh buat. Macamnya membaca, menyentuh atau membawa Quran. Kalau perempuan datang haid yang berterusan, selagi dia tak boleh mandi, selagi dia tak mandi wajib tu, dia tak boleh solat, dia tak boleh. Inilah tak boleh buat semua ni. Okey. Tawaf di Kaabah tak boleh, tawaf kena dalam keadaan wuduk. Solat lagi lah 5 waktu. Kalau perempuan tak apa, tak payah solat, okey, tak perlu ganti pun. Dan iktikaf di masjid, tak boleh duduk di masjid. Okey. Ini antara keadaan dalam keadaan berhadas besar. Okey. Jadi hikmah dia apa? Kebaikan dia mendapat keridhaan Allah, amalan diterima oleh Allah. Ni bersih, sihat dan segar. Bersih, ingatlah benda-benda wuduk ni tentang ibadah dan kebersihan. Okey. Senang? Boleh tak? Okay, kita tengok azan. Azan ni penting, kena hafal. Nak tak nak kena hafal. Okay, berbahasa pemberitahuan, nak beritahu orang. Okay, syarat azan merupakan lafaz yang khusus sebagai satu pemberitahuan maksudnya waktu solat fardu serta menyuruh orang Islam supaya bersama-sama menunaikan solat. Okay, hukum azan sunat muakkad. Beza sunat biasa sunat je, tapi kalau sunat muakkad ini sunat yang betul-betul disukai, disuruh. Okay, faham sunat-sunat buat tak apa, buat dapat pahala, tak buat tak apa kan. Tapi kalau sunat muakkad ni sebaik-baiknya buat. Okay, sebagai syiar Islam. Okay, boleh Okay, yang penting kena hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali semua. Jawab dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab dia sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sini Yang ni sama, yang ni sama, yang ni sama. Yang ni tak sama. Ni sama-sama. Okay. Okay. Hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Jawapannya sama. Dua-dua jawapannya sama, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil, sifat Allah aliyyil azim. Nampak tak? Okay. Dua ni Tapi as-salatu khairum minan naum. Ni penting. Ingat. Kena lagi-lagi yang tak biasa bangun subuh. Bangun dah pukul 7 atau bangun-bangun dah pukul 6.30, dah azan subuh dah lepas. Jadi kena ingat benda ni. As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Ni azan subuh sahaja. Jawab dia, kalau dengar jawab dia apa? Sadaqta wa bararta. Dua ni je, tak payah pening-pening. Jadi dua ni. Sadaqta wa bararta. Boleh? Boleh tak? Hafal. Okay, yang lain semua sama. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilallah, la ilallah. Okay? Dua ni saja, iaitu as-salatu khairum minan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dengan sadaqta wa bararta untuk solat subuh sahaja. Okey? Ingat benda ni, lafaz ni practice. Suruh abang kamu azan, kamu jawab depan dia. Okey, contoh. Kalimah as-salatu khairum minan naum dilafaz 2 kali pada azan subuh selepas lafaz hayya 'alal falah, yang bermaksud solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Sadaqta wa bararta. Betul lah jawapannya. Okey. Syarat sah azan. Siapa yang boleh azan? Tengok betul-betul. Tak ada orang, bila tak cukup ni tak boleh kira. Okey, mesti orang Islam. Mesti orang Islam. Mesti lelaki, perempuan tak boleh.
Mumayyiz ni paling orang kata apa, dah jalan 7 tahun macam tu lah. 7-8 tahun. Boleh membezakan mana yang baik dan buruk mumayyiz. Kalau balik, kalau sampai umur lagi bagus. Tapi mumayyiz yang paling syarat, paling orang kata apa, paling muda. Baby umur 3 tahun, 4 tahun tak boleh azan. Dia boleh azan. Budak boleh cakap je. Budak tadika boleh je. Allah Akbar, Allahu Akbar. Boleh, tapi tak untuk azan tak boleh. Okay? Untuk azan di masjid atau di surau. Tapi untuk praktis, untuk latihan tak apa. Untuk pertandingan tak apa. Okay? Jelas Okay, tertib. Mesti ikut tertib. Mana kita tak boleh start dengan la ilaha illallah. Mana boleh. Hayal falah dulu, lepas tu hayal solah tak boleh. Ikut sebutan dia yang tertib. Okay? Berturut-turut. Okay? Mesti maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Relax dulu, minum kopi. Apa khabar? Siap. Okay. Buat borak dulu, lepas tu sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Kena berterusan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nampak? Berterusan terus. Tak boleh stop. Okay? Kalau stop boleh batal. Dilafazkan dalam bahasa Arab. Jangan kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mana boleh? Bahasa Melayu. Okay? Allah is the greatest, Allah is the greatest. Bahasa Inggeris. Okay? Tak boleh. Kena bahasa Arab juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama satu dunia. Baca apa sebut dalam bahasa Arab. Yakin masuk waktu solat. Kita tengok. Ni masuk waktu ke tak ni? Jam aku rosak tengok matahari. Matahari pun macam tak ada je. Waktu Zuhur tapi matahari macam tak jumpa je. Tak boleh. Kena yakin betul masuk waktu Zuhur, baru azan Zuhur. Boleh Tengok jam betul. Okey, dah pukul 1 masuk waktu azan Zuhur. Baru azan. Okey. Jangan waktu maghrib lagi lah. Dah masuk waktu maghrib ke ni? Agak-agak lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kawan kat rumah tu, dah azan maghrib nak buka puasa. Lepas tu kat TV kata, depan 5 minit baru kat TV. Allahu Akbar, Allah. Okay. Apa masjid tepi ni main bantai je. Aku nak buka puasa pun tersilap. Okay? Ingat, dia tu kena yakin masuk waktu solat baru boleh azan, baru sah. Okay? Kalau kata waktu, contoh, waktu siang, matahari atas kepala, tiba kamu azan maghrib. Niat, kamu yang niat. Kamu azan maghrib. Sah tak? Matahari terik kat atas tu, kamu azan maghrib. Ataupun kamu azan subuh waktu Zuhur. Boleh tak? As-salatu khairum minan naum. Matahari kat kepala. Tak sah. Tak sah sebab tak masuk waktu lagi. Okay? Senang Apal ni je. Simple ni. Okay? Perkara yang sunat ketika azan, ni kena tahulah. Okay, menghadap kiblat. Okay, benda ni tak buat apa-apa. Sah azan tu. Tapi sebaiknya buatlah. Suci daripada hadapan kecil dan besar. Maksudnya ambil wuduk dulu. Berdiri ketika melakukan azan. Dan duduk boleh. Diri pun lebih baik. Okay, memalingkan muka ke kanan ketika mengucap hayya 'alas salah, pusing kanan. Hayya 'alal falah, pusing ke kiri. Okay, itu sunat. Kau macam straight tegak, Allah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi, okay, sah. Okay, tapi tarji' mengulang lafaz 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum melafazkan secara daring. Okay, contoh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni. Syahadah ni tak dulu perlahan. Lafaz yang kuat. Okay. Taswib ketika azan subuh saat melakukan as-salatu khairum minan naum. Kemudian tukang azan, muazzin lah. Bersuara nyaring dan lantang lagi. Tak kuat pun tak apa. Asal dengar. Okay, tapi sebaiknya yang kuat. Orang kuat yang lebih afdal menjadi muazzin. Okay. Kemudian berdoa selepas azan. Okay. Tambah lagi sepatutnya selawat. Okay. Okay, faham Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin. Yang itulah. Okay. Boleh?
Baik, seterusnya. Perkara sunat ni buat lebih baik, tak buat pun tak apa. Sah, tapi lebih baik kita buat. Okay, perkara makruh. Perkara ni kita tinggalkan. Okay. Okay, perkara sunat elok buat, perkara makruh kita cuba tinggalkan. Mana tadi? Okey, azan ketika berhadap besar atau kecil, kau boleh tinggalkan. Lawan je tadi sunat. Wudu. Memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz, azan. Memanjangkan suara. Allah. Panjang tu boleh tapi jangan panjang sangat. Okey? Sampai tajwid pun main langgar. Okey? Allahu Akbar. Mana ba dengan ra tu mana ada huruf mat. Okey? Ya, jadi sampai maksud yang berbeza. Hayya. No. Bahasa apa dia cakap tu? Okey? Bercakap tanpa keperlu macam cakap. Okey? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, macam. Mic ni, pelik-pelik ni. Kau boleh tinggalkan. Okey, siap sedia semua, dah confirm baru azan. Okey? Buat boleh tapi sebaiknya tinggalkan. Okey, duduk bagi yang mampu berdiri. Okey, lawan saja jadi sunat. Azan boleh orang yang fasik. Orang yang kita tengok orang tu jahat kan. Kita bagi dia. Kalau boleh bagi orang yang orang yang terbaik lah. Azan Azan boleh kanak-kanak yang belum memaiz. Okey? Boleh? Mana budak-budak ni? Okey. Iqamah, beza iqamah menyuruh bersama mengerjakan solat berjamaah. Ni yang membezakannya dengan ni. Ni nak tanya solat tu. Okey. Apa tadi? Sorry. Apa tadi? Azan? Satu pemberitahuan. Masuknya waktu solat fardu. Okey? Nampak tak? Okey, menunaikan solat. Tapi kalau iqamah nak mengerjakan berjamaah sama-sama kat tempat tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu dia slow dan dia laju. Okey, nak panggil kawan kat situ saja. Okey, sunat muakkad sama juga hukum iqamah dengan azan, iaitu sunat muakkad. Okey, menghadap kiblat sama biasa perkara sunat ketika iqamah lebih kurang je dengan azan. Okey, tapi bezanya tidak nyaring sebab siapa biasa pergi solat Jumaat tahulah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan, Allahu Akbar. Lu jerit kuat-kuat. Allah panjang kan. Okey. Dan dia cepat dan lancar. Nampak tak beza iqamah dengan azan? Ini yang membezakan. Yang lain semua lebih kurang. Okey. Ini doa sama je. Doa azan dengan iqamah hafal. Okey. Setakat ni faham tak buat laju ni. Kita ada 10 minit lagi. Banyak lagi nak cerita. Okey, solat fardu macam biasa. Okey, kena hafal 6 ni. Islam, balik, berakal. Okey. Sejahtera panca indera. Okey. Sampai seruan Islam. Okey. Okey. Syarat-syarat sah. Ni sah. Ni wajib kalau orang tu dah ni wajib. Okey, kalau tak cukup ni dia tak wajib lah. Okey, syarat sah salat, menghadap kiblat, suci daripada hadas dan najis, tahu dan yakin telah masuk waktu solat. Tahu masuk waktu baru boleh solat Menutup aurat. Okey, kalau tak sah mengetahui cara mengerjakan solat dan dapat membezakan sunat atau wajib. Okey, senang je. Okey, ni rukun ada 13. Ada berapa? 13. Ingat. Ada 13. Okey, baca sendiri tak apa, hafal. Okey, kemudian kena tahu ada 5 solat waktu, 5 waktu, 1 2 3 4 5, ada 5. Okey, dan berapa bilangan rakaat dia dengan waktu dia bila. Baca sendiri. Okey. Okay, kemudian pembagian rukun solat. Ada rukun apa? Qalbi, qalbun, hati. Qalbun, hati. Fi'lun, fi'li. Rukun fi'li adalah perbuatan. Fi'il, verb. Okay. Qauli, qaul, berkata.
perkataan, sebutan. Nampak tak? Okay, tengok sini. Niat, terkait, ni semua qalbi, dalam hati. Okay, fi'li, pergerakan, berdiri tegak, rukuk serta tamakninah, yang i'tidal, okay, duduk antara sujud serta tamakninah, duduk antara dua sujud, okay, duduk tahiyat akhir, okay, semua perbuatan tu. Okay, pergerakan. Tapi kalau rukun qauli, percakapan, takbiratul ihram, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah. Okey, baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey. Sorry. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Okey. Baca selawat ke atas Nabi. Apa? Nabi dengan Nabi Ibrahim kan. Kemudian memberi salam. Sebut assalamualaikum warahmatullahi. Sebut. Semua ini percakapan qauli. Okey, fi'li pergerakan kamu, rukun qalbi, niat, benda-benda dalam hati saja. Jadi kalau contoh saya bagikan contoh rukun fi'li. Berdiri tegak ataupun sujud ataupun rukuk kan. Contoh rukun qalbi. Niat, tertib ni kita tahu semua tersusun ikut susunan kan dalam hati, dalam fikiran kita. Rukun qauli, percakapan, apa dia? Takbiratul Allahu akbar, baca Al-Fatihah kan. Ni rukun rukun. Beza ini tengok. Ini rukun rukun. Boleh bezakan nanti. Okey. Boleh? Okey, perkara sunat. Baca sendiri. Okey, makruh, benda yang kalau boleh kita tinggalkan. Kalau buat pun tak batal tapi sunat dengan makruh kalau buat tak batal. Okey. Perkara yang membatalkan solat, ni kena tengok betul. Benda-benda yang boleh batalkan solat, baca. Okay. Solat Jumaat, ni kena tahu. Hukum dia fardu ain, wajib. Okay. Kepada setiap Muslim lelaki yang cukup syarat tertentu. Okay. Kalau musafir tak syarat. Tak perlu solat Jumaat. Okay. Okay, lepas niat dia semua, syarat wajib, hafal semua, bermukim mustatin mana duduk tempat tu. Okay. Mana orang musafir tak perlulah. Kau tak perlu solat Jumaat, boleh solat Jumaat tapi tak wajib. Okay, ni sah. Ini syarat wajib maksudnya keadaan orang tu. Keadaan dia. Okay. Kalau yang ni, kalau buat baru jadi. Faham Mesti 40 orang paling sikit. Ingat solat zuhur gantikan solat waktu solat zuhur. Jadi kalau ada solat Jumaat tak perlu solat zuhur, dilakukan di masjid. Rukun solat Jumaat ada 2, khutbah ada 2 je. Rukun solat Jumaat ada 2 khutbah dengan solat 2 rakaat secara berjamaah, yang 40 orang. Okey. Sunat hari Jumaat, benda-benda yang sunat baca sendiri. Ni solat jamak dan qasar. Ni kena terang sikit. Jamak dan qasar ni hanya masuk jamak apa? Jamak maksudnya jamaah solat Jumaat berkumpul. Kita kumpulkan jamak. Maksudnya daripada waktu Zuhur kita kumpulkan dengan Asar sekali. Waktu Maghrib kita kumpul dengan Isyak sekali. Nampak? Cuma kumpul tu kat mana? Kumpul dekat solat Zuhur ataupun kita kumpul kat solat Asar, iaitu bawa Zuhur ke Asar. Ataupun kalau ataupun solat Maghrib, Isyak bawa ke Maghrib, kumpulkan, ataupun di waktu solat Maghrib, Isyak kita bawa Maghrib masuk ke dalam solat Isyak. Itu jamak. Nampak Jamak tetap 4 rakaat. Kalau mana rakaat yang penuh. Okey. Tapi qasar maksudnya apa? Qasar. Pendek. Mana dari 4 jadi 2. Okey, tapi kalau 3 dengan 2 tak boleh ubah. Maghrib dengan subuh tak boleh. Subuh tak ada kena mana. Okey, Maghrib tak boleh ubah, kena 3 juga. Okey, tapi yang penting 4 jadi 2. Itu qasar. Faham beza jamak dengan qasar? Jamak kumpul, qasar pendek kan. Sikit kan rakaat. Kalau kita buat jamak saja. Maknanya 4 rakaat saja. Tapi kalau kita qasar saja, kita sembahyang tu 2 rakaat terus. Dari 4 jadi 2 dah. Tak jamak. Jamak dengan qasar tak payah buat dua-dua pun tak apa. Buat dua-dua pun tak apa. Buat salah satu pun tak apa. Faham Kalau kita tahu buat jamak dengan qasar langsung pun tak apa. Boleh. Tapi sebaiknya buat sebab ini adalah rukhsah.
keringanan Allah kepada orang musafir. Boleh? Jelas tak beza jamak dan qasar? Ustaz tak nak teruskan kalau kamu tak faham. Jelas tak? Jelas. Senang je. Saya dah terangkan itu kan dulu kan. Okey. Jamak takdim qadam. Maknanya awal. Okey. Ini solat yang awal, takhir, solat yang akhir, yang kemudian. Okey, faham? Kalau awal apa? Zuhur, waktu zuhur dengan waktu maghrib. Okey, kalau akhir zuhur dengan jadi masuk ke dalam waktu asar ataupun waktu isyak. Nampak tak? Faham tak maksud saya? Bila waktu takdim, kita jamakkan antara zuhur dengan asar waktu zuhur. Okey? Tapi kalau jamak takdim untuk maghrib, kita masukkan waktu isyak masuk solat dalam waktu maghrib. Okey? Tapi kalau jamak takhir, kita masukkan waktu zuhur masuk dalam asar. Waktu asar, kita solat asar tu baru solat zuhur. Kena solat waktu tu dulu baru solat yang kita jamakkan. Kemudian waktu isyak, waktu dah sampai waktu isyak dan malam malam yang matahari langsung tak ada tu. Cahaya matahari habis, cahaya matahari merah tu dah habis, baru masuk maghrib, masuk ke dalam waktu isyak. Faham Ini kena jelas ni. Perbezaan takdim dengan takhir. Okey? Kat sini ada cerita lah, baca sendiri. Okey? Syarat sah salat Jumaat mesti melebihi 89 km. Ini kena hafal nombor ni. Wajib tahu. Kurang daripada tu tak boleh nak salat jamak dengan qasar. Okey? Pertujuan baik, kamu nak pergi nak buat maksiat tak boleh. Kekal bermusafir maksudnya kamu nak pergi, contoh kamu nak duduk di Kelantan lebih daripada 3 hari. Tak boleh. Okey? Salat tunai 5 hari sebab 1 hari perjalanan tak kira Hari perjalanan tak kira. 3 hari duduk, 1 hari untuk balik tak kira. Okey? Solat tunai. Okey? Mana solat terus lah. Mengaturi cara melakukannya. Mesti kamu tahu caranya. Okey, faham Baca sendiri ni. Kalau qasar ni dia pendekkan. Macam saya cakap tadi. Ni syarat dia sama je jamak dengan qasar ni. Senang. Kalau yang membatalkan solat jamak dan qasar, ni jarak terlalu lama atau 2 solat. Antara mana dah habis solat zuhur, tunggu lama lepak pun nak sembahyang. Asar. Tak boleh. Kena terus. Habis tu terus bangun. Okey? Bagi salam terus bangun. Nak qomat dulu ke tak apa. Okey? Berimamkan orang yang solat sempurna. Orang kita kita solat 4 rakaat, contoh 2 rakaat. Imam solat 4 rakaat. Macam mana? Imam bawa tahiyat awal, kita dah bagi salam lah. Tak boleh. Tak sah. Kena sama kena sama imam. Kalau nak jamak boleh. Berhenti pada satu tempat 4 hari atau lebih. Okey? Mana 4 hari, yang hari keempat tu tak boleh lah. Okey. Tujuan maksiat macam tadi lah. Bermusafir yang kurang daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni 89 km. Berapa? 89 km. Okey, boleh? Ada salat orang uzur. Ni cerita salat uzur pula. Yang jamak. Yang qasar dah boleh Jelas Okey, habis dah. Waktu kita tengok cara salat orang uzur. Okey, boleh duduk. Kalau tak boleh duduk, baring mengiring. Kalau baring tak boleh baring mengiring, baring melentang. Kalau tak boleh melentang, isyarat mata sahaja. Kalau isyarat mata pun tak boleh gerak. Mata dia buta ke apa. Duduk. Isyarat hati. Nampak tak? Kena solat juga. Nak macam mana pun kena solat juga. Bukan kata, Ustaz saya tak sihat, saya MC hari ni, jadi saya nak MC solat juga. Tak boleh. Ini orang tengah, dah badan tak boleh gerak macam asalkan ada akal fikiran, dah boleh. Okay? Sedar maksudnya sedar, dah boleh. Bukan boleh, kena wajib solat juga. Nampak tak betapa pentingnya solat ni. Okay? Boleh baca tu Kita berdiri, solat kan berdiri. Normal berdiri. Boleh diri, duduk. Dia makin teruk. Okay? Duduk. Baring mengiring. Tak boleh baring mengiring, tak boleh.
melintang tak boleh. Isyarat dengan mata je. Guna mata. Okay. Kalau duduk kena gerak Kena rukuk semua kena buat semua. Okay. Baring mengiring pun sama. Kena gerak-gerak sikit. Atau isyarat tangan. Okay. Baring melintang pun sama. Okay. Gerakkan kepala sikit. Okay. Tak boleh gerak kepala langsung. Dah lumpuh dah. Tekuk pun tak boleh gerak dah apa dah. Mata je boleh gerak. Gerak mata. Gerak biji mata. Nak rukuk. Isyarat mata. Okay. Bangun. Isyarat mata. Okay. Mata pun tak boleh buat. Mata pun tak boleh buka dah. Okay. Tapi sedar. Masa sedar. Okay. Isyarat dalam hati. Okay, aku rukuk. Okay, aku bangun dari rukuk. Aku sujud. Aku baca dalam hati. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okay, duduk. Aku duduk. Antara duduk sujud. Nampak tak? Guna hati pun boleh. Okay. Sempurna cara yang sempurna kalau boleh. Tapi kita tak mampu nak macam mana. Okay. Dan duduk. Okay. Boleh Okay. Solat sunat ni kena tahu. Apa dia solat sunat? Solat sunat ni apa? Senang je. Solat yang tidak wajib ditunaikan. Ini pengertian yang paling simple. Apa itu solat sunat? Solat yang tidak wajib. Betul tak? Apa dia sunat? Solat tidak wajib. Tapi sekiranya ditunaikan akan diberi ganjaran pahala. Senang je. Solat sunat apa? Solat tidak wajib ditunaikan. Okay. Nama solat sunat yang benda tahu, rawatib ada, solat duha, solat hajat. Ni waktu ni waktu dia bila? Dengan ni nafas niat dia. Solat hajat dia ataupun sebab waktu atau sebab. Okay, tahajud, okay, istikharah. Okay. Rawatib ni solat sebelum dan selepas. Okay. Tapi tak solat subuh selepas tak ada. Solat solat asar pun selepas tak ada. Subuh dengan asar tak ada selepas. Qabliyah dengan ba'diyah. Okay. Okay, senang je. Solat sunat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid, solat dulu. Okay. Solat sunat taubat. Solat sunat tarawih yang waktu bulan Ramadan tu kan. Okay. Solat witir. Okay. Solat witir ni bila-bila boleh. Solat sunat hari raya. Hari raya tak pun sama. Hari raya korban ke hari raya fitri pun sama. Okay. Jadi kita apa beza solat fardu dengan solat sunat? Wajib, tidak wajib. Senang je. Berdosa besar jika meninggalkan, tidak berdosa besar jika meninggalkan. Ibadah asas, maknanya paling asas lah. Okay. Tambahan, plus. Okay. Ibadah tambahan. Okay, maknanya kita nak cari pahala lebih, kita solat sunat. Okay. Okay, jenazah kena ingat. Jenazah ni sebenarnya solat untuk orang yang meninggal dunia. Okay. Hukum dia, tengok fardu kifah, hafal. Fardu ain, kita kafar kan, fardu ain kelas Al-Quran dan fardu ain, kafar, K-A-F-A. Tapi fardu kifayah ni apa maksudnya? Fardu ain ni mesti kena buat semua. Tapi kalau fardu kifayah, kalau ada orang buat, tidak wajib pada kita dah. Faham tak? Tapi kalau langsung tak ada orang buat fardu kifayah ni, maka berdosa semua orang kat situ. Faham? Rukun solat jenazah ini tengok sendiri, berdiri, niat 4 kali takbir, baca surah Fatihah, selepas takbir baca sendiri. Okay, perkara sunat pun sama, sendiri. Orang yang penting orang mati syahid tak perlu solat. Sorry solat pula, tak perlu mandi. Mandi ni mandi wajib tu. Digapalkan dan disembayangkan, tak perlu. Terus tanam. Okay. Mereka dah confirm masuk. InsyaAllah mereka masuk syurga. Okay. Nah puasa. Ni puasa. Okay. Sebelum masuk tu saya nak tunjuk ni dulu. Nanti saya masuk dalam grup nak senang. Ada gambar ni senang. Ya. Kedudukan solat jenazah. Okay, nampak tak kat skrin? Saya ambil kat internet je. Okay, nampak tak? Macam ni imam ni. Okay. Semua rapat ni. Kenapa makmum semua rapat ni? Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak perlu rukuk. Tak perlu rukuk. Okay. Jadi imam duduk tengah. Okay. Kalau jenazah perempuan di pinggang.
Tak kisahlah lelaki ke kanak-kanak ke, orang dewasa ke, orang tua ke, perempuan dekat pinggang jenazah tu. Okay, kalau lelaki dekat tengkuk kat leher. Faham Boleh? Boleh Boleh. tak? Cuma mayat tu lelaki pandang sana, perempuan ke pandang sana. Lelaki pandang ke kiri, perempuan pandang ke kanan. Okay? Susunan dia macam ni. Lelaki, kanak-kanak lelaki, perempuan, kanak-kanak perempuan. Susunan dia. Okay? Ingat perempuan apa? Dekat mana? Cuba jawab. Kiri. Tak, kat bahagian mana? Pinggang ke kat kepala? Pinggang. Pinggang. Lelaki? Kepala. Kepala. Okay, bagus. Senang je. Okay, kita balik puasa. Okay, saya nak habiskan yang ni. Okay, sikit lagi. Ya, saya habiskan puasa ni atau habislah. Okay. Sekejap. Saya ambil masa sikit Okay, kita tengok puasa. Okay, pengertian puasa menahan diri daripada sesuatu. Okay, menahan diri daripada makan dan minum. Tak habis makan dan minum bukan saja bukan makan dan minum saja. Melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila? Bermula dari fajar, terbit fajar, habis waktu subuh, sampai terbenam matahari masuk waktu maghrib. Dimulakan dengan apa? Niat. Okay, berpuasa pada malam hari sebelum tu. Okay, nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah ila ta'ala. Hukum dia apa? Wajib. Okay, Islam balik berakal suci pada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid tak payah, tak boleh puasa. Okay, tapi kena gantilah. Mampu berpuasa. Kalau sakit tak payahlah. Okay, syarat sah puasa Islam ini memais. Okay, memais ni untuk budak kanak-kanak yang boleh bezakan baik dan buruk. Okay, dia boleh puasa sah tapi dia tak wajib. Beza sah dengan wajib. Wajib ni orang tu kena buat. Orang tu kena buat. Tapi kalau sah, orang tu baru boleh buat. Maksudnya dia buat, baru dikira jadi. Okay? Okay? Dah. Okay, ada dua je rukun puasa. Niat, kedua, niat ni sama macam dia punya pengertian dia. Niat menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa. Ni, bawah ni, perkara yang membatalkan. Okay? Bukan makan dan minum je. Jangan kata puasa ni makan dan minum. Okay? Masalah sesuatu dengan sengaja dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, keluarkan darah haid, nifas dan bila malah dah gila, orang jadi gila, batal puasa dia. Murtad, mana murtad kan syarat kan? Syarat kan? Islam. Jadi kalau keluar murtad atau jadi orang kafir, batal. Mengeluarkan mani dengan sengaja, lelaki dia saja nak keluarkan air mani dia batal puasa. Bersetubuh suami isteri di siang hari, bukan saja batal, berdosa besar. Okay, tak boleh tak boleh berdosa besar pada bulan Ramadan. Pengsan sepanjang hari. Dia pengsan, kalau dia pengsan sedar waktu Zuhur, dia boleh puasa lagi. Kalau dia pengsan daripada subuh sampai ke Isyak, dia bangun, habis maghrib sampai ke maghrib dia baru sedar diri, tak apa, boleh ganti je. Okay, mabuk sepanjang hari. Macam samalah, mana tak berakal tak berakal. Tu nombor 3, berakal. Okay, saya nak tanya sebelum saya teruskan pasal puasa. Okay, daripada syarat perkara. Kalau orang yang buat maksiat, contoh dia menipu, membohong, belasah orang, buli orang, batal tak puasa dia? Cuba jawab. Main judi, batal tak puasa dia? Cuba jawab. Buat maksiat selain pada ni, menipu, bohong, apa lagi, mencuri, batal tak puasa dia? Cuba jawab. Batal atau tidak? Tak batal. Tak batal. Orang jahat. Kamu pergi merompak bank pun, tapi kamu tak makan, tak minum, okay, kamu dah niat puasa tapi kamu pergi merompak bank, batal tak? Tak batal. Kamu tak gila, kamu tak murtad, kamu tak keluarkan mandingan, tak bersubuh. Faham tak?
Tak batal, buat jahat tak batal. Tapi berdosa besar lah, berdosa buat maksiat di bulan Ramadan. Tapi tetap sah kamu punya puasa. Ingat beza perkara yang membatalkan puasa dengan perkara yang berdosa lah. Faham tak? Faham tak? Beza Beza okey. Kamu mencuri ke, okey, kamu menipu ke, tak batalkan puasa. Tapi berdosa besar lah sebab kamu buat maksiat. Lagi-lagi di bulan yang mulia, di bulan Ramadan. Okey, faham Itu kena jelas benda tu, kena bezakan. Okey, jangan Ustaz kata kalau kamu mencuri adakah batal puasa kamu? Anda batal, tak batal. Puasa on, sah. Tapi Allah terima tak tahulah. Okey, tapi syaratnya sah lagi. Okey, orang yang diberi rukhsah puasa, rukhsah ni keringanan. Siapa yang tak boleh kelonggaran ni, siapa yang dapat? Orang sakit yang serius, uzur kerana terlalu tua, tidak mampu berpuasa kerana melakukan kerja berat, orang musafir, ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan bayi. Okey, sebab benda ni semua penting. Boleh merosakkan, membahayakan diri. Okey, benda yang tak boleh dielakkan nak macam mana. Okey. Dan kalau kita buka puasa kena ganti. Kecuali orang yang uzur kerana terlalu tua, dia tak boleh ganti juga, dia kena bayar. Dia kena bayarlah bagi makan ikut hari yang dia batal. Okay. Tapi tu tak apa, tak happening. Okay, dah saja itu puasa finish. Faham tak setakat ni semua? Semua tajuk ni? Ada soalan tak? Anak-anak semua, calon MP Kafar semua dah boleh dah? Khalis, okey. Khalis faham. Bagus. Okey. Kalau Ustaz tanya MP Kafar boleh jawab tak? Okey. Ni setakat faham je. Hari ni Ustaz hanya cerita untuk bagi kamu faham saja. Okey, tapi kamu kena usaha sendiri. Kena ulang, kaji sendiri, kena baca, kena hafal. Rukun-rukun tu semua, nama-nama tu semua kena ingat. Boleh? Okey. Okey, jadi Ustaz itu saja untuk pagi ni. Kalau nak buat esok tak? Nak tak esok Ustaz buat juga? Subjek lain? Tak nak. Ya Allah. Ustaz tak kisah. Ustaz ajar kamu pun tak apa. Ustaz tak kisah. Boleh supaya. Okey. Tak pernah nanti Ustaz buat lah. Ustaz beritahu. Esok pukul 9.30. Tak nak belajar tak apa. Nak macam mana. Bukan Ustaz boleh paksa. Ya, Khalis. Okey. Yang nak belajar dengan Ustaz boleh. Okey. Jadi apa-apa Ustaz doa kepada semua. Okey, anak-anak Ustaz, anak-anak murid Ustaz. Okey, calon MP Kafar supaya Allah mudahkan kamu menjawab soalan. Okey. Okey, yang penting usaha. Macam tadi Ustaz cakap apa? Akidah. Usaha, doa, tawakal, serah pada Allah. Lepas tu keputusannya mungkin baik, bersyukur, redha. Kalau buruk pun redha juga. Okey, nampak Okey, insya-Allah itu saja untuk hari ini. Jadi kita tangguh dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, cukup sejam. Okey? Terima kasih Ustaz. Okey, kalau ada soalan apa boleh tanya Ustaz terus ya. Tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Sama.